Assalamualaikum, salam Ahad 28 Jun 2020 2 petang. Okey, akhirnya dapat juga login ke Kentrade punya chat setelah minggu lepas nak buat tapi tak boleh login, upgrade ke maintenance. So semalam pun nak buat, dia ada maintenance. Hari ni buka-buka boleh pula buat. Jadi kita buat lagi lah berita lah, video pendidikan ya. Kita tak ada cerita pasal stok ke apa ke, tak ada. Okey, hari ni saya nak cerita pasal pullback. Cerita kita hari ni pasal pullback. So, macam mana kita nak kenal pasti pullback dan macam mana ciri-ciri pullback tu lah. Okay, kita tahu yang kalau stok sedang menaik, dia akan bergerak lebih kurang beginilah. Mana dia ada orang panggil zigzag lah, dia naik zigzag. Jadi di mana yang dikatakan pullback tu? Pullback tu yang kita nampak jelas yang inilah, area-area bawah ni lah. Ataupun saya lukis balik, katalah harga tu sedang menurun. Kita pakai line biru lah. Turun, lepas tu naik, lepas tu turun balik, tiba-tiba dia naik tinggi, lepas tu dia turun, lepas tu dia naik lagi tinggi, lepas tu dia turun, lepas tu dia naik lagi tinggi, lepas tu dia turun, dia naik lagi tinggi, dan seterusnya lah. Ini saya cerita yang naik dulu. Okey, dalam keadaan dia sedang menaik tu, terutama sekali selepas dia ni high lama, dia buat low ni low, dia break, dia punya high ni, kawasan dia break ni, lepas tu dia buat terus new high. Okay, ini yang bila dia buat new high, tiba-tiba ada harga mula menurun. Okay, masa dia menurun ni lah yang kita panggil dia pullback, disebabkan kemungkinan besar sudah ada profit taking berlaku. Profit taking. Jadi profit taking tu bukanlah satu makna yang jahat. Dia kira baguslah, disebabkan profit taking ni lah yang kita dapat zigzag ni. Kalau tak ada profit taking ni, ataupun siapa-siapa yang menjaga stok ni tak bagi langsung, dia akan naik terus. Naik terus. Ini kita tak nak lah. Ini memang kedekut betul. At least yang ni dia baik lah. Bila profit taking, dia naik balik. Kan ada minat belian. Tu minat masuk, beli sampai dia buat new high, berhenti. Ada profit taking lagi. Lepas tu ada orang sambut beli, dia buat new high. Jadi cerita dia, kalau kita nak dapatkan pullback, kita kena pastikan chart tu membuat new high. Mesti buat new high baru kita boleh kata ada pullback. Kalau chart tu tak ada buat new high ataupun tak ada break apa-apa, kita tak boleh kata pullback sangatlah. Contoh macam kalau chart tu sedang buat begini, macam ni kan. So ni high, ni lower high. Masa dia menurun ni kita tak panggil pullback sangatlah. Memang boleh panggil pullback, tapi tak pullback sangat sebab dia masih dalam range. Dia sebenarnya tak berapa sesuai kita panggil pullback lah. Walaupun kita boleh juga panggil. Sebenarnya panggil ni tak kisahlah nak panggil apa pun kan. Panggil lah apa saja kan. Janji cerita dia untung. Tapi untuk kes hari ini saya nak cerita lebih kepada dia naik, buat new high, turun dan turun. Jadi macam mana kita nak cari kawasan yang menurun ni? Macam kita nak cari. Okey. Tadi kalau saya ambil chart Getronic ni, macam mana pula nak menurun ni? Okay, kalau saya ambil chart Getronic ni, okay, saya fokus kawasan sini dulu lah.
Ada beberapa cara kita bercari. Pertama, kalau yang kita boleh guna moving average. Ya. Kita kena tengok dulu, pastikan yang ini kalau ikutkan kejadian ni, so harga kat sini sudah buat new high. Betul? Dia dah buat new high. Sekarang ni kita nak tunggu macam mana kita nak cari kawasan yang dia menurun bawah ni. Kita pakai moving average. Salah satunya kita boleh pakai, mana pula indikator ni. Okay. Dalam kes ni saya cuba pakai 20 dulu. Okay. Moving average. Saya pakai 20. Sini tak berapa jelas, Okay. Tapi kalau kita tengok kawasan sini, selepas dia buat new high, dia berjaya break high ni, dia turun dan kita nampak dia berhenti betul-betul lebih kurang area-area yang MA20 tadi tu. So MA20, 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 MA20. Jadi di mana kawasan yang saya tanda bulat ni, kita boleh panggil dia sebagai kawasan pullback. Kalau dibesarkan kawasan ni pada kejadian ni, kita akan nampak seperti begitu. Harga naik tinggi ni. Harga naik tinggi. Memang kita kata lah tak dapat kejar. Kadang bukan tak dapat kejar, selalu memang kita kejar pun, dan kita pula memang selalunya beli kat sini. Bila dia start turun, aras-aras yang kalau kita pakai moving average lah, saya ambil contoh ni 20 lah. Sebab 20 ni bukan apa. Kalau kita pakai Bollinger Band pun, sebenarnya Bollinger Band bawah ni pun 20 juga. Dia sekejap ni 20, sorry, ni 30, 20. Bollinger Band pun yang dia punya middle BB ni pun sebenarnya 20 juga. Jadi kita boleh pakai lah 20. Nak pakai Bollinger Band boleh, nak pakai moving average. Bollinger Band tu pun cerita dia moving average. Jadi saya rasa cerita dia tak sama lah. Jadi kita boleh cari area yang mana dia jatuh 20 dan naik balik. Tadi saya pakai 30 lah. Ini 20. Okay. Cuma masalah dengan moving average ni, moving average yang mana kita nak pakai, itu satu masalah. Jadi kita kena pakai try and error lah. Boleh pakai lah mana-mana nak. Nak pakai 10 ke, 20 ke, 30 ke, 40, 50, 100. Lepas tu nak pakai MA, itu terpulang sebab setiap chart dia takkan sama. Dia tak sama. Semua chart takkan sama. Kadang-kadang dia hormat 20, kadang-kadang dia hormat 30, kadang-kadang dia tak hormat langsung moving average ni. Dia suka hati mak bapak dia jalan. Okay, ni satu line moving average je yang kita pakai. Katalah kalau kita pakai dua, dalam kes ni saya tambah satu lagi 10 MA, dua-dua MA ya. MA. Di mana kita nak kata dah ada satu, kita dah tahu dah trend ni dalam keadaan naik. Bila masa dia dah buat new high, pada ketika ini kita nampak dia buat new high, dan kita cuma nak menunggu saja waktu bila dia buat pullback. Okay. Jadi sebab kita ada dua, selagi moving average yang kita pakai ni MA1 dan 2 je. Kalau kata yang satu tu yang slow, yang laju, satu lagi yang slow, maknanya 10, 20. Selagi kalau dalam kes ni 10 di atas dengan 20, maknanya yang moving average lebih laju di atas, moving average yang slow di bawah, keseluruhan harga yang masuk di dalam antara dua-dua kawasan sini kita panggil dia pullback. Asal dia masuk saja kita panggil kawasan ni pullback. Saya tak cerita lagi pasal stop loss tak kat mana apa semua. Ni cuma nak mencari saja kawasan ya. Mencari saja. Pasal stop loss tu nanti cerita kemudian. Okay. Jadi kalau buka mana-mana chart pun kita akan nampak lebih kurang sama lah. Okay. Satu lagi untuk yang moving average nya kelemahannya sama je. Nak pakai moving average yang mana? Nak pakai 10-20 ke, nak pakai 2 ke, nak pakai 3 garis ke, 5 garis ke, itu kena cuba sendiri. Tapi kalau pakai 2 garis moving average, yang selalunya satu mesti rendah nilai dia dan satu lagi mesti tinggi nilai dia. Dan janganlah dekat sangat. Macam kalau pakai terlalu dekat, contoh macam 10 dengan 15 tu terlalu dekat, kena ambil jarak sikit. Mungkin 10-30 ke sesuai lah.
10-20 tu kira okey jugalah. Ataupun 10-50 ke 20-50 ke, itu lebih ada jarak dia. Jangan terlalu rapat, sebab kalau terlalu rapat, rapat sangat. Untuk dua moving average ni, selagi moving average ni dalam keadaan tenganga tu tenganga tu, dan harga masuk dalam kawasan ni, kita panggil dia kawasan pullback lah. Satu lagi cara, kalau kita menggunakan Fibonacci extension, di mana setiap kali kita nampak dia buat new high, dia break lah. Contoh ni, dia break, dan dia buat new high. Alamak, dia buat new high. So dia buat new high. Jadi kita dah boleh, bila dia dah buat new high, dah nampak dia punya start menurun, jadi kita dah boleh buat, kita boleh tarik Fibonacci macam mana ni, bawah ke atas atau bawah ni, atas ke bawah, atas ke bawah. Okey. Padam balik yang lama ni. Okey. Jadi kita ada satu nilai permulaan dia naik, ni low dia, dan ini paling tinggi. Dan masa harga tu menurun, dia jadi biru pula. Orang nak pakai dia merah, dia jadi biru pula. Okey. So masa dia menurun tu, kita akan cuba tengok di mana harga tu mula menurun. Jadi untuk Fibonacci ni panggil retracement atau pullback ni, antara nilai-nilai yang selalunya lah yang diguna pakai adalah 38, 50 dan juga 61. Okey. So ada yang tarik terbalik, ada yang tarik tak terbalik. Dia kalau ikutkan konsep bersama je lah. Tapi kalau kita nak mencari ini harga tertinggi dan harga tu menurun sebanyak berapa persen daripada harga tertinggi ni, inilah cara yang betul tarik. Sebab kalau 50 tu senang, terbalik pun tak apa. Contohlah kalau 38, maksudnya daripada harga tertinggi ni, harga sudah menurun sebanyak 38.2% daripada harga tertinggi. Ini cara yang betul untuk tarik kalau kita nak dapat nilai. Kalau kita terbalik, biasa yang terbalik ni kita tarik untuk extension. Kalau kita terbalik, apa logiknya? Ni harga tertinggi, dan kalau orang tanya berapa jauh dia turun, 78% bang. 78%. Apa logiknya harga tertinggi turun sampai sini, banyak ni je, 78%. Kalau ikut logik, 78% turun daripada harga tertinggi, sepatutnya macam ni turun dia. Okay. Supaya juga macam ni, harga ni, dia kalau 50 tak ada masalah kalau kita terbalik, sebab dia terbalik macam mana pun 50 tu dia half, 61%. Harga tertinggi turun 61% sampai sini. Apa logik dia? Tak logik lah, sebab terbalik. Tapi kalau kita menggunakan garisan Fibonacci ni sebagai panduan saja, dia tak kisah terbalik ke tak apa, sebab kita nak tengok, yang penting Fibonacci ni bila kita guna, bila dia sampai dekat arah-aras yang nombor-nombor tadi ni, kita nak tengok harga tu buat apa. Bila sampai ada rejection tak? Itu tujuan dia. Nantilah kita cerita pasal Fibonacci ni kemudian. Jadi kita boleh pakai untuk mendapatkan ni mendapatkan di mana arah-aras kemungkinan besar dia akan berhenti. Yang penting kita nak tengok dia berhenti dan kalau ada rejection. Kalau kita gunakan Fibonacci retracement ataupun Fibonacci lah, garisan Fibonacci jadi. Cuma satu masalah Fibonacci tu, low mana yang kita nak tarik dan high mana kita nak tarik. Itu kena cuba try and error. Dia tak ada cuba try and error. Dia memang secara mata kasar, kalau kita nampak ni paling low, ni paling high, itulah cara kita kena tarik. Dan ada orang kata nak tarik body ke, nak tarik high ke, kalau kita betul-betul nak buat pengiraan,
penurunan kan, kata daripada high sampai ke mana dia turun, kita kena pakai titik yang paling tinggi lah. Kita tak boleh pakai body untuk pada pakai high. Low pun sama, paling low. Tapi ada yang pakai body pun terpulang lah, tak kisah dia, sebab trading ni tak kisahlah nak buat apa pun janji untung. Okay. Yang ke tadi dah moving average, kita dah bagi Fibonacci, dan yang paling simple ataupun sepatutnya lah kita mahirkan benda dulu adalah support resistance. Contoh macam ni, so bila dia buat high, dia jatuh, dia berjaya break dan buat new high, dia break lagi yang sini, kemungkinan besar selalunya dia akan profit taking dan turun untuk test balik kawasan di mana dia dah pernah break dulu. Contoh macam sini tak ada test lagi, tapi atas ni ada, so dia berjaya break kan. Kita kejar sampai sini kita pergi jual. Nak kalah sebab apa? Yelah, panjang-panjang takut, sedangkan dia berhenti untuk test kawasan yang dia break dulu. Tahu-tahu naik balik. Ini yang selalunya bila kata lepas jual dia naik pula. Sebab kita tengok kita jual kat kawasan support. memang rugilah kalau kita jual pada kawasan yang kemungkinan besar ni resistance, kemungkinan besar dia test jadi support. Itu sebab bila kita jual dia naik. So ini support resistance lah, paling simple support resistance. Tapi kelemahan dia bukan kelemahan lah, cuma bila kita guna, contoh macam area sini ni, inilah dia dah break kan, kita punyalah tunggu kat sini, tak sampai-sampai. Tak sampai-sampai ni, sudahnya memang menangis lah, dia tengok dia naik makin atas. Sebab tu untuk support resistance ni dia kena fleksibel jugalah. Okay. Yang ke tadi support resistance dalam bentuk kita buat dalam bentuk garisan yang melintang. Satu lagi kita boleh buat menggunakan trend line. So trend line, kalau kata kita boleh buat saya boleh buat contoh, katalah saya ambil trend line sini lah. Okay. Ni benda dah jadi ya, jadi saya nak meringkaskan sajalah. Kadang-kadang sebab kalau belum jadi tu agak susah sikit lah. Ni nampak senang, macam boleh lah buat, tapi dalam real punya chart kadang-kadang tak jadi apa kita buat. Benda dah jadi ni senang lah saya nak cerita, benda dah jadi. Waktu kejadian tu nanti yang kita rasa macam ya ke, nak beli ke tak. Sebab pullback ni kita melawan arus. Arus tu sedang naik, tapi dia orang sedang macam nampak macam tengah buang, jadi kita rasa macam takut nak beli ke tak. Okey, dalam kes ni kita ada satu punca untuk kita tarik trend line. Dia mesti ada dua titik trend line. Jadi kebarangkalian sekiranya kalau harga ni naik, lepas tu dia naik tinggi, betul tak? Dia dah break Dalam kes ni dia break, kat mana kita rasa macam boleh menunggu lagi kalau kata dia nak pullback tu, situlah kemungkinan besar dia akan melantun ni di garisan yang lebih kurang sama. So dalam kes ni kita ada 3, ni satu kali buat, ni kita kali kedua kita dah buat. Mungkin sini kita tak beli, sini pun tak beli, tapi in future bila sampai sini kita cuba beli, dan ini kita cuba beli sampailah dia tak jadi kita cuba beli lah. Jadi menggunakan trend line pun boleh. So bila dia dah buat new high, kat mana nak turun, kemungkinan dekat trend line. So kemungkinan dekat trend line. Super juga, tadi saya lupa nak bagi tahu. Moving average pun sama. Moving average yang apa ni? Yang kalau kita pakai sebatang dia, yang sekeping sekeping moving average ni. So bila setiap kali dia break moving average, kat mana dia nak turun, kemungkinan besar area, kalau gini pakai 20 lah. So kalau dia buat lagi new high, kemungkinan besar kat sini. So sama je lah dengan trend line tadi, cuma moving average ni kita panggil dia dynamic trend line. Dia tak lurus sangat, dia mengikut harga, sedangkan trend line tu dia begitu lurus lah. Okay, cukup rasanya sampai sekarang.
Itu kawasan-kawasan pullback lah yang selalunya kita cuba jangkakan untuk membeli yang orang kata buy on dip lah, apa semua kan. Kadang-kadang kalau kita combinekan semua, kalau kita tak cukup lah satu ni kan, kita boleh combinekan semua. Contoh macam ni, dalam keadaan mana tadi ya, okey, yang ni dan juga yang ketika ni, kita gabungkan trend line dan juga test resistance jadi support. Makna kawasan ni kalau kata banyak nampak dia punya positif tu, mana lebih cun lah, lebih cun. Okay, saya bukan tak nak guna contoh lah macam untuk stokastik ke apa pun boleh juga. Konsep dia tetap sama, di mana pastikan chart tu membuat new high, buat new high dan new high. Dan kalau kata dah buat new high, masa bila kita nak tunggu dia menurun, waktu stokastik ni dah mula menunjukkan kawasan-kawasan yang boleh belilah, yang mana dia hang kurang panas lah, kawasan sejuk. Atas-atas ni panas, bawah ni kita ambil yang sejuk. Okey, lupa sekejap, satu lagi yang terakhir pasal pullback ni. Kejap, tadi stokastik, alamak dah lupa dah. Kejap, saya ingat ni, tadi baru ingat. Kalau saya pakai stokastik untuk cari pullback, so kita dah pakai moving average, kita dah buat, oh ni, yeah. Dalam keadaan yang sedang menaik, terutama sekali kalau kita nampak yang moving average ni yang tengah menganga ni, selain daripada kita menunggu garisan macam ni, kita juga boleh buat, saya matikan stokastik dulu ni, breakout trend line. Kita boleh buat satu trend line. Okay. Konsep dia kalau ikutkan, kalau kata dia start kali dia buat high, kita nak dia naik, kita boleh tunggu kat atas jugalah. Kalau kata tak suka pullback kan. Kalau chart sedang naik, memang kata dia sedang menaik tu, kita tunggu je lah masa dia breakout. Betul tak? Okay. Tapi kalau kita nak awal sikit, contohlah nak awal sikit dalam keadaan dia dah memang buat high, new high apa semua, so kita dah nampak dia dah mula menurun kan. Menurun, kita dah boleh buat satu trend line. Matikan. Kita boleh buat satu trend line. So kita boleh buat yang ini, kita boleh buat satu trend line. So ini pun kita boleh buat trend line. Maknanya breakout pattern lah. Senang cerita pattern lah. Pattern. Biasanya dalam keadaan chart yang sedang menaik, pattern yang kita akan nampak selalunya triangle, flag, kalau nak flag, pennant. So dia breakout trend line ataupun breakout pattern. So, sebab breakout pattern ni, kalau trend line ni kita dapat masuk kemungkinan awal sikit lah. Kemungkinan awal sikit berbanding kalau kita tunggu dia waktu dia sedang break. Yang ni pun tadi kita boleh buat trend line. Boleh buat trend line ni, kita boleh buat trend line nampak awal sikit lah, dapat masuk, pun consider sebagai pullback punya area. Cuma kita untuk breakout trend line ni, kita bukanlah beli terus-terus kat bawah ni, kita tunggu sampai dia break trend line lah. Okay, itu saja untuk hari ini. Saya tamatkan. Nanti kita cerita satu lagi video pasal screener. Assalamualaikum. Bye bye. Oh ya, saya nak bagi tahu pesan, saya bukan FY, tapi saya salah satu produk FY. Dan FY pun sekarang sedang aktif buat kelas. Jadi kalau nak apa-apa boleh tengok pada description kat bawah tu, FY ada bagi kelas-kelas dia. Nasihat saya, bila kita masuk kelas belajar kat mana-mana pun, dia bukan time-time tu terus jadi pandai lah. Untuk market ni lah, minimum kalau tahun pertama tu kita cuma mungkin dapat macam nak percaya dengan tak nak percaya je. Okay. Masuk tahun kedua kita rasa macam ada sedikit keyakinan, tapi macam belum 100% percaya lagi. Tapi nampak macam macam sama, macam benar. Dia macam tu tahun kedua. Bila tahun ketiga baru kita sedar, nampak macam
benda ni macam macam betul lah Irfan kata. Ataupun kita nampak cat tu, macam pernah nampak lah cat ni buat macam ni. Dia. Jadi minimum untuk kita rasa keseronokan market naik turun ni at least 3 tahun lah. Selepas 3 tahun, kalau tak boleh juga, maksudnya kita bukanlah trader lah. Mungkin kita bukan trader yang ni. Jadi paling senang tunggu tips, dapat tips. Dapat tips kita follow je lah. Okay, Assalamualaikum, bye bye.